Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita bicara tentang zakat al-amwal, zakat harta. Zakat harta. Secara umumnya zakat harta ni dia ada tiga perkara lah. Satu yang berkaitan dengan emas perak. Satu yang berkaitan dengan tanaman dan buahan. Satu lagi yang berkaitan dengan ternakan. Jadi yang berkaitan dengan emas perak ni, satu yang berkaitan dengan duit, satu berkaitan dengan harta karun dan galian, satu lagi yang berkaitan dengan perniagaan. Perniagaan kan barang-barang. Ialah barang-barang pun, tapi nilai barang tu dengan apa? Dengan nilai emas perak juga. Jadi kesimpulan emas perak jugalah. Satu yang berkaitan dengan emas perak kan. Jadi pertamanya yang berkaitan dengan duit, emas perak ni berkaitan dengan duit. Kedua berkaitan dengan harta galian dan harta karun, harta jumpa. Yang ketiganya yang berkaitan dengan perniagaan. Perniagaan tu pertukarannya biasa digunakan nilai emas perak. Pertukaran duit kan menggunakan nilai emas perak. Jadi kesimpulannya emas perak juga. Okay. Jadi zakat al-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Zakat al-zahab wal fiddah, jadi ma al-murad. Kalau kita nak bagi soalan dia tak akan kata ma ta'rif, tapi al-murad. Murad ni apa? Yang dimaksudkan, yang dikehendaki bi al-zahab bi zakati zahab wal fiddah. Al-murad sini al-murad al-murad. Apa yang dikehendaki ataupun apa yang dimaksudkan dengan zakat emas dan perak. Jadi maksud yang dimaksudkan ataupun yang dikehendaki dengan al-zahab wal fiddah dekat sini ialah makana ni kedua-duanya, iaitulah az-zahab wal fiddah itu madrubaini umlatan listi'mal. Yang madrub tu yang digunakan sebagai umlah mata wang lil isti'mal. Mata wang, umlah ni mata wang lil isti'mal, untuk kegunaan harian. Okey, best. Kat situ satu. Au kana, keduanya lah. Ini ada musanna kan. Jadi kedua-duanya iaitulah emas dan perak. Sabaik adalah merupakan sabaik. Mata wang juga lah. Sabaik ni duit jugalah. Au kana tibraini, kedua-duanya digunakan sebagai tibrun, duit juga. Waktu sama aidan bin naqdaini, dinamakan juga sebagai duit juga. Naqdun tu duit. Jadi ni duit, ni duit, ni duit. Ni pun duit, ni duit. Ni duit. Semua duit. Jadi kalau ada soalan man murad bi zakat al-zahab, ma murad bi al-zahab wal fiddah fi zakat, dia kena soalan macam tu. Bukannya mal murad bi zakat al-zahab wal fiddah, tu ayat dia silap lah, ayatnya tu tak, kurang tepat lah. Kalau dikata mal murad bin zahab wal fiddah fi zakat, barulah kita boleh jawab begini. Kita ambil satu ni je. Kalau nak jawab semua sekali bagus juga, tapi kalau dengan satu ni je anda dapat markah lah. Sama ada satu markah ataupun dua markah. 1 hingga 2 markah kan. Baik. Dalil. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang yaknizun, yang menyimpan
emas dan perak. Wala yunfiqunaha, dan tidak menginfakkannya, membelanjakannya fi sabilillah, fabashirhum, berilah berita gembira kepada mereka itu dengan azab yang pedih. Taib. Jadi az-zahab ni ialah, kalau nilai mata wangnya ialah dinar, fiddah ni nilai mata wangnya ialah dirham. Okey. Dari kalimah yaknizun, maknahu adamu ada zakat. Yaknizun yaknizun iaitulah tidak menunaikan zakat. Daripada sunnah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wala yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu minan nar. Fa uhmiya 'alaiha fi nar jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar. Masya-Allah, astagfirullahalazim. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, ma min sahibi dhahabin wala fiddah, tidak adalah pemilik emas dan tidak juga pemilik perak, la yuaddi minha haqqaha, tidak menunaikan daripadanya haknya, iaitu haknya apa? Zakat. Ini hak ni ialah zakat, illa, melainkan idza kana yaumul qiyamah, melainkan pada hari kiamat nanti, sufihat lahu, akan distreka kepada dia tu safahi'u minan nar, daripada streka api neraka, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dan dia akan uhmiya, dipanggang, dipanaskan, 'alaiha fi nari jahannam, streka tu nanti akan dipanaskan dalam api neraka jahannam, fayukwa biha jambuhu, kemudian distrekakan. Fayukwa ni distrekakan, yang dah dipanaskan dalam api neraka jahannam tadi tu, kemudian distrekakan dia punya jambuhu. Jambun tu artinya di tepi badan dia tu lah, sebelah tulang rusuk dia kiri kanan tu kan, distreka dekat tepi tu. Sebab apa? Atas dunia tangan tu melekat dekat tepi badan tu kan. Dia tak nak angkat tangan dia untuk menghulurkan hak bantuan daripada harta simpanan dia kan. Jadi dia simpan, dia lekapkan tangan dia dekat tepi badan tu, nanti dia akhiri akhirat, tepi badan yang melekat dengan tangan tu lah akan digosok dengan streka api neraka. Yukwa biha jambuhu wa jabinuhu, dan gitu juga distreka dengan di bahagian pelipis kepala tu kan, tepi kepala tu, dahi, kening dahi tu, kening dahi kepala, tepi kening tu pelipis lah, antara telinga dengan mata tu pelipis. Jadi di situ akan streka. Wa zahruhu, dan belakang dia juga akan distreka. Zahru ni belakang badan ni kan, distreka semua tu. Allah Ta'ala kata apa? Distreka pada rusuk dia, pada pelipis dia, dan pada belakang dia. Kullama baradat, bila dah sejuk maka diulang balik, mu'iddat lahu. Bila dah tadi distreka, menggelegak segala-galanya, runtuh, cair semuanya. Kemudiannya bila dah sejuk balik, dikembalikan balik kepada bentuk asal, distreka balik. Berapa lama? Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin, di mana keadaan hari itu amat dahsyat sekali. Kalau dibandingkan satu hari di sana sama dengan 50,000 sanah, 50,000 tahun atas dunia. Bayangkanlah satu hari di sana.
Kalau satu hari dia distreka macam tu, sama dengan 50,000 tahun. Berapa generasi kita ni? Berapa generasi? Satu hari. Sementara nak menunggu hari hisab tu, tak tahu berjuta-juta tahun macam mana, gitulah dia. Hari-hari dia distreka berapa juta tahun tak ada orang tahu. Hatta yuqda bainal ibad, sehinggalah hari hisab. Yuqda ni hari perhitungan. Fayara sabilahu, maka ketika tu barulah ditunjukkan jalan dia tu. Fayara sabilahu, dia melihat jalan dia tu. Imma ilal jannah, sama dia pergi ke syurga, wa imma ilal nar, ataupun dia pergi ke api neraka. Rawahu Muslim. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada keadaan yang dahsyat. Kalau di pada mahsyar kan, dah begitu keadaannya, distreka, kemudian kesudahannya ke api neraka. Allahu Akbar, duduk dalam api terus. Yang tadi tu distreka, baru nanti duduk dalam api neraka tu. Api yang memanaskan, streka tu, kita duduk dalam tu. Na'udzubillah, bukan kita lah. Kita berlindung daripada keadaan itu dan berusaha kita atas dunia ni supaya terjauh daripada api neraka. Banyak berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Okay. Maklumat idhafiyah. Okay. Jadi qimah dhahab wal fiddah ni boleh tengok dekat sini ya. QR code. Okay. Ijma' ulama' ala masyru'iyat zakat fi dhahab wal fiddah, tapi jawapan ijma' ni tak boleh guna dalam jawapan SPM. Tak boleh guna, nanti markahnya kosong. Maklumat al-muhimmah. Qaddara al-ulama', para ulama' telah menetapkan 1 dinar pada timbangan wazan hari ini bi annahu yusawi, bersamaan dengan 4 gram. Wa rubu' dan suku gram. Jadi 4 suku gram. Sama dengan 1 dinar. 4 gram suku emas. Maka nisab zahab, nisab emas pada hari ini ialah khamsatan wa thamanin graman zahaban. 85 gram. Okey. Jadi 1 dinar ialah 4 gram suku, 4 gram suku. Kan 4 gram suku ni lah, 4 gram suku. Jadi nisab emas ialah 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4 gram suku. Jadi berapakah nisab sekarang ni? Nisabnya ialah 20 dinar tu dikali dengan 4 gram suku. 4 gram suku emas lah. Jadi sebabnya 1 dinar tu dinilai dengan 4 gram suku. Jadi kalau kita katakan 20 dinar baru kena zakat, maka kalikan 20 dinar kali 4 gram suku bersamaan dengan 85 gram emas pada nilai hari ini. Yang ni dinar ni ada Jordan dia pakai dinar kan. Tapi dinar dia harga lain. Ya, itu bukan dinar kira emas. Itu dinar dia kira lain, apungan kan. Nilai saham apungan kan. Jadi nama je dinar tapi bukan kira emas. Jadi kita tak pakai situlah, kita bukan pakai nama, kita pakai benda kan. Jadi senang cerita, kita standardiskan seluruh dunia. Ambillah nilainya 85 gram emas. Tak kira lah ada orang tu pakai dinar tapi nilai dia lain, itu tak penting. Yang penting 85 gram emas. Okey, itulah nilai nilai nisab bagi emas. Manakala dirham ni duit perak, nisabnya 200 dirham dulu bukan 200 dirham sekarang.
Jadi 1 dirham bersamaan dengan 332 gram. 332 gram. Jadi 200 dirham barulah cukup nisab untuk bayar zakat. Jadi 200 kali 3.32 gram bersama dengan apa ni? Dia betul kan? Ada pula 20 gram. Kira balik lah ni, ini tak betul ni. Kira lain. Amal nisab naqad, adapun nisab duit kita sekarang ni, nisab duit kita pada hari ni, duit kertas lah, fa innahu tu'adilu qimatan nisab az-zahab. Duit kita yang sekarang ni kita kira ikut yu'adilu ikut nilai nisab emas. Duit kita dikira ikut nilai nisab emas, iaitu nilai berapa ringgit kalau Malaysia tu, nilai bagi 85 gram emas, berapa ringgit. Katalah RM20,000, maka RM20,000 lah dia punya nilai nisab. Contoh aja, kalau emas tu mahal, maka banyaklah nisab dia. Kalau emas tu murah, contohnya RM10,000, 85 gram RM10,000. Dulu pernah sampai apa, RM11,000 kan, RM11,000 untuk 85 gram. Jadi RM11,000 dah kena zakat. Kalau sekarang ni emas mahal, katalah contoh kan, RM20,000 dengan nilai 85 gram, maka RM20,000 lah dia punya nisab. Okey, wallahu alam. Okey, syarat wajib zakat bagi emas dan perak. Emas perak dia wajib zakat kerana dia digunakan sebagai mata wang kan. Jadi orang yang memiliki duit, memiliki emas perak ni tadi, dia wajib zakat jika orang tu orang Islam. Okey, orang Islam. Lawan Islam ialah kafir. Kafir dia tak wajib zakat lah. Keduanya, jika emas dan perak tu memang milik dia, milkut tam. Tapi kalau emas perak tu harta wakaf, dia dah wakafkan, bukan milik dia lagi, dia pegang aja, dia jaga saja. Tapi dia dah milik orang ramai, milik wakaf. Kalau dia wakaf kepada masjid, wakaf kepada orang ramai, dan wakaf kepada siapa, bukan, yang penting bukan milik dia, maka lawan kepada milkut tam ialah wakaf, tidak wajib zakat. Wakaf tidak wajib zakat, lawan dia. Ingat, lawan tu ingat, sebab soalan kebat dia suka tanya berlawan. Jadi lawan tu wajib ingat. Sebab soalan biasa ditanya yang berlawan. Dan emas perak tu ghairu hulli, bukan digunakan untuk perhiasan. Okey. Jadi man lam yakun balighan min al-kathrah ila hadis saraf. Maksud hulli, ghairu hulli ialah ayakuna hulliyan. Contohnya dia pakai emas perak tu, tak adalah dia kena zakat. Tapi kalau dia pakai, dia hulli, dia perhiasan hulli, tapi dia yablughu hadd saraf. Dia sampai tahap membazir, maka kena zakat juga. Yang dimaksud dengan ghairu hulli ialah bukan ma ni salah ni. Ghairu hulli ialah ma lam yakun balighan min al-kathrah min hadis saraf. Maksud ghairu hulli yang bukan perhiasan tu ialah selagi mana dia memakainya tu tidak sampai terlalu banyak, sampai orang anggap had saraf, had membazir. Pada
pandangan orang ramai. Uruf an-nas, fi urufin nas, fi uruf an-nas, pandangan orang ramai lah. Orang kata, hui, ini dah bukan pakai perhiasan, ini dah masuk bab belagak ni, pakai gelang sampai ke siku, pakai rantai berlapis-lapis, itu dah bukannya nak perhiasan lagi, itu dah menunjuk kan, sampai berat, tertunduk leher buatnya berat, itu dah bukan perhiasan lagi tu. Orang perhiasan biasa-biasa je, dah berlebih, itu hadis saraf, berlebih hadis saraf. Itu maksud ghairu hulli, artinya tidak, ma lam yakun, ni paling penting, ma lam yakun balighan. Ini maksud ghairu artinya, ghairu di sini, ma lam yakun balighan. Ni ma, bukan man, ma, balighan. Ni ghairu ni. Ini paling penting ni. Kalau tak ada ni kan, tak ada ghairu pula. Tidak sampai apa? Kathrah min ila hadis saraf fi urfin nas. Jadi kena penuh lah jawapan tu. Kalau tidak, ni potong markah, mesti penuh. Kemudiannya kamal nisab. Tadi kita dah bicara kamal nisab, cukup nisab bagi zahab ialah 85 gram. Kalau zahab lah, kalau dikira ikut duit, 20 dinar. 20 dinar nilainya sama dengan 85 gram emas. Jadi dinar ni memang diguna duit dinar emas. Sekarang dia tak ada dah. Jadi tak boleh pakai 20 dinar ni sebab dah tak ada lagi. Ada pun nama je dinar, tapi bukanlah duit tu duit emas. Duit dinar ni memang duit dia tu emas. Sekarang ni nama je dinar, tapi duitnya bukan emas, kertas. Jadi tak boleh pakai. Jadi balik kepada kiraan asal, iaitulah 85 gram emas. Berapa nilai dia, itulah dia nisab. Kalau dia simpan perak, ini tadi atas ni simpan emas, yang ni disimpan perak, maka nilainya ialah ini 200 dirham ni tak boleh pakai sebab dah tak ada lagi. Nilainya ialah 672 gram. Ni betul, tadi 20 gram ada pula. Okey. Jadi 672 gram perak. Kalau disimpan banyak tu, maka kena zakat. Kecuali kalau dia pakai gelang rantai emas, subang emas, dan juga gelang rantai perak, subang perak, gelang kaki perak, yang dia pakai banyak mana pun tidak dikenakan zakat selagi mana dia tidak hadus saraf. Dah orang kata ini dah bukan perhiasan lagi ni, ini dah menunjuk-nunjuk lah, membazir, tu maka bila orang kata macam tu berarti dah hadus saraf lah tu kan. Okey. Jadi inilah dia nilai nisab bagi perak. Manakala yang ni tadi tu, yang ni tadi tu salah tu, kena ubah kepada yang ni ya. Yang ni kena ubah kepada yang ni ya, ni kan. Okey. Kemudiannya hawalan al-haul, sampai haul. Hawalan tu sampai haul lah, sampai haul. Hawalan sampai haul ni tempoh setahun. Haul ni tempoh 1 tahun. Hawalan sampai tempoh 1 tahun. Tabqa al-milkiyah, kekal pemilikan tu, fi yadi sahibiha, dalam pegangan pemiliknya, tempoh 1 tahun hijrah qamariyah. Qamariyah tu tahun ikut bulan, hijrah kamilah yang cukup lah. Jadi kalau dia katalah bulan Zulhijjah kan, cukup 1 tahun, ngam-ngam 1 Zulhijjah tu 1 tahun, maka ketika itulah dinilai berapa nilai zakat di ketika itu menurut nilai emas. Tapi kalau besok jatuh harga emas, adakah dia kena ikut harga besok? Tidak, dia kena ikut nilai 1 Zulhijjah tu, sebab itulah waktu dia kena bayar zakat, kan. Jadi kalau 1 Zulhijjah tu harga emas tu rendah, dia tak bayar.
harga emas tu tinggi, dia tak bayar, besok harga emas jatuh, baru dia nak bayar, dia kena ikut harga yang tinggi tu juga, harga tinggi yang semalam tu. Sebab waktu dia zakat ialah waktu semalam, bukan waktu besok. Okey. Miqdar zakat al-zahab wal fiddah wal warqah al-naqdiyah. Kadar zakat emas perak dan duit kertas. Warqah naqdiyah ni duit kertas. Jadi miqdarnya ialah rubu' usyur, suku daripada 10, ataupun suku daripada 10 bermakna 2.5% lah. 2.5% lah suku daripada 10. Kena ingat tu. Kemudiannya habis tentang zakat zahab wal fiddah, dan nanti kita akan masuk kepada zakat al-ma'adin wa rikas. Wallahu ta'ala alam.